Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Pusat beli belah di Jakarta, Indonesia kembali dibuka. Bagaimanapun hanya pengunjung yang telah divaksinasi dibenar memasuki premis-premis tersebut. Pengurus Besar Pusat Beli Belah Pondok Indah Eka Dewanto berkata, pengunjung perlu menunjukkan bukti menerusi telefon pintar bahawa mereka telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Setakat ini hanya 1 daripada 5 penduduk Indonesia telah menerima vaksin bawah program vaksinasi besar-besaran yang bermula sejak Januari lepas. Amerika Syarikat meluluskan pemberian dos penggalak atau booster kepada individu yang mempunyai sistem imunisasi lemah. Penggunaan untuk kecemasan bagi dos ketiga vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna itu telah diluluskan pentadbiran ubat-ubatan dan makanan FDA. Pemangku Pesuruhjaya FDA Janet Woodcock dalam satu kenyataan menjelaskan dos tambahan itu akan diberikan kepada penerima organ atau mereka yang mempunyai sistem imun yang lemah. Sementara itu, penjawat awam persekutuan di Kanada wajib mengambil suntikan vaksin COVID-19. Pengumuman itu dibuat Menteri Hal Ehwal Birokrasi Dominic LeBlanc susulan kes pandemik melonjak akibat varian Delta. Tegas beliau, hanya vaksinasi cara terbaik untuk mengakhiri penularan wabak maut itu. Tarikh akhir inokulasi kira-kira 300,000 penjawat awam akan diumumkan dalam masa terdekat. Insiden tembakan rambang di bandar Plymouth England semalam meranggut 6 nyawa. Ini termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun. 2 lagi mangsa cedera. Insiden dalam tempoh 6 minit itu disifatkan sebagai terburuk dalam tempoh lebih sedekat. Penyerangnya Jack Davison, 22 tahun, kemudiannya membunuh diri. Ketua Polis Devon and Cornwall, Sean Sawyer berkata setakat ini polis belum menemukan sebarang motif, namun beliau menolak insiden itu ada dengan keganasan dan kumpulan pelampau. Kumpulan Taliban menawan beberapa lagi bandar utama semalam dalam misi memerintah Afghanistan sepenuhnya. Bermula dengan Kandahar, Taliban meneruskan kemarahan untuk menguasai Lashkargah di wilayah Helmand. Seterusnya menakluk Tarinkot, Kalat dan Ghazni. Puli Alam di wilayah Logar, bandar terbaru yang jatuh ke tangan kumpulan itu. Bandar berkenaan terletak kira-kira 50 km dari Kabul. Sementara itu, Denmark dan Norway, negara terbaru yang akan menutup kedutaan mereka di Kabul buat sementara waktu. Menteri Luar Denmark, Jeppe Kofod berkata, semua pegawai kedutaan akan dipindahkan secepat mungkin. Beliau turut mengarahkan warga Denmark di Afghanistan segera meninggalkan negara itu. Menteri Luar Norway, Ine Eriksen Søreide pula berkata, kerajaan sedia menguruskan proses pemindahan ahli keluarga warga Afghanistan yang bekerja di Norway. Angka korban dalam kejadian banjir di Turki meningkat kepada 38 orang. Agensi Bencana Kerajaan mengesahkan 32 kematian dilaporkan di wilayah Kastamonu, manakala 6 lagi di Sinop. Ada juga mangsa yang masih hilang namun belum ditentukan jumlahnya. Bertindak segera, Presiden Recep Tayyip Erdogan melakukan tinjauan bertemu penduduk yang terjejas. Bantuan segera akan disalurkan. Sukan bola sepak, aksi pembuka tirai saingan Liga Perdana Inggeris 2021-2022 menyaksikan pendatang baharu Brentford menumpaskan Arsenal 2-0. Ini merupakan kemenangan bersejarah buat Brentford yang beraksi dalam EPL buat pertama kali sejak 74 tahun. Gol masing-masing dijaringkan oleh Sergi Canos dan Christian Norgard pada babak pertama dan kedua perlawanan. Ia kemungkinan bermakna buat The Bees yang beraksi di hadapan 17,000 penyokong di Stadium Brentford Community, sekaligus menjadi perlawanan pertama dengan kapasiti penuh di stadium sejak Mac tahun lalu. Bekas Kapten Real Madrid Sergio Ramos dijangka membuat penampilan sulung bersama kelab barunya Paris Saint-Germain PSG bulan depan selepas pulih sepenuhnya daripada kecederaan betis. Perkembangan tersebut diumumkan oleh kelab gegasi Ligue 1 itu. Pertahanan antarabangsa Sepanyol tersebut berkemungkinan diturunkan dalam aksi berdepan Clement pada 11 September. Ramos, 35 tahun, menandatangani kontrak 2 tahun bersama PSG awal bulan ini selepas meninggalkan Real. Akhir sekali, MotoGP Austria dilita Red Bull Ring. Pencabar kejuaraan musim ini Johann Zarco merakam masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama dengan mencatat rekod sepusingan terbaharu.
Pelumba Perancis itu mencatatkan 1 minit 22.827 saat sekaligus mengatasi Joan Mir dengan 0.798 saat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.